Mulakan ya subuh kita pada pagi ini dengan bersama-sama membaca al-Qur'an. Inilah kata Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala kiram asar ridha insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan syurga yang luasnya antara langit dengan bumi disediakan pada orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang menyimpangkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan serta memaafkan kesalahan manusia. Allah yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebajikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih kasihnya pada ayahnya, lebih kasihnya pada anaknya, dan lebih kasihnya pada manusia semuanya. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa na'afa wa intibah wa libal istifara wal hasa'at tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtida'a wajhillah wa maradatihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang mati silakan tuan imam kita, kemudian silakan tuan Bilal dan pengurusi masjid dan pengurusi masjid, tuan haji dan tuan hajah, tokoh-tokoh masyarakat, tuan dan perempuan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita memuja demi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama sekali lagi tuan-tuan pada pagi ini untuk kita mengisi rohani kita, roh kita dengan pengajian ilmu. Sebab roh pun ada perlukan pada makanan, sebagaimana jasad perlukan pada makanan. Jadi roh perlukan pada mengisi kehendak dia. Itulah ilmu pengetahuan, terutama sekali ilmu yang bermanfaat sebagai peringatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jadi pada pagi ini kita sambung kitab Syarah Hikam tu yang dikarang oleh Syekh Said Awad di muka surat 458 kalau saya tak salah. Betul kan? 458.
Tak banyak lagi kitab ni, tak lama lagi habis lagi kitab ni. Tak lama lagi habis. Lepas tu tuan tengoklah apa kitab lain nak sambung lagi kan. Nak sambung ke, tak sambung ke. Nak reject ke seoman. Terpulang lah. Istirahat kan. Jadi pada pagi ini kita lihat muka surat 458. Lihat ulasan yang kedua tu, nombor 2 kan, mengulas kata-kata hikmah berikut. Khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ahu. Ilmu yang paling baik ialah ilmu yang boleh melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Syekh Al-Syarqawi menjelaskan perkataan khasyah hari itu membawa makna takut berserta dengan mengagungkan benda yang ditakut. Dalam dunia ni banyak-banyak takut. Dan kita nampak bayangan pokok pun kadang takut juga. Putih-putih kan, gelap-gelap sama-sama putih-putih. Kita ingat hantu, rupanya kain je. Kain, nampai kain je macam tu. Banyak manusia takut polis pun dia lah roblok kelang kabut lah. Kan kena pula kata protek pula mati, protek mati, insurans mati, tu kelang kabut lah takut. Sebab takut boleh macam-macam boleh berlaku. Takut polis roblok lalang kostan balik, dah melawan arus pula. Melawan arus, dia punya speed tu kami laju lagi. Lepas tu langgar orang. Langgar orang mati pula. Lagi pula takut. Langgar orang tak mati tak apa ni. Langgar orang mati. Orang yang langgar tu mati. Memang takut lah. Sebab takut dalam dunia ni. Tapi yang paling baik ialah takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syarqawi menjelaskan bahawa al-khasyah bermakna takut berserta dengan mengagungkan benda yang ditakuti itu. Ada juga menyatakan mengagungkan benda yang ditakuti itu dan menghormati pula. Malah dia bukan sahaja mengagungkan benda yang ditakuti, malah dia hormat pula benda itu. Ini lagi hebat lagi tuan. Setengah pula menyatakan takut berserta dengan beramal. Bukan saja takut, kita beramallah sekali sebagai bekalan kita. Kalau tak cukup hanya sekadar takut tak beramal. Banyak orang dia takut tapi tak ada amal apa-apa. Kesiapan tu takut tak ada. Ini bermaksud sebaik ilmu ialah yang mendatangkan rasa takut seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ilmu yang telah dibincangkan sebelum ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memuji ulama dengan ilmu tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-hamba-Mu ialah ulama. Semua ulama ada ulama dunia dan ulama akhirat. Betul kan? Ulama dunia dan akhirat. Ulama dunia ni dia tak takut apa-apa, pun dia takut sebab dia nak akan habuan. Dia nak kedudukan, akan habuan. Dia tak ada takut apa-apa. Maksudnya ulama ni ulama akhirat. Yang sentiasa memberi peringatan kepada orang ramai supaya takut kepada Allah, takut tentang azab Allah Ta'ala kalau kita tidak melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanggungjawab kita dan sebagainya. Anggota badan kita semua adalah tanggungjawab dan amanah. Mata adalah amanah, tangan amanah, dan semua amanah Allah Ta'ala. Mulut, telinga amanah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita gunakan benda-benda yang tidak elok, mana kita tidak amanah, tak amanah. Kalau kita gunakan pada jalan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala itu tiga-tiga orang yang mana. Jadi baik. Setiap ilmu yang tidak mendatangkan rasa kepada Allah tak ada kebaikan.
Manakala orang yang menuntutnya tidak dinamakan sebagai orang alim dalam arti kata yang sebenar. Dunia ni banyak macam ilmu kan. Ilmu kena teknologi, ilmu dengan perubatan, ilmu dengan pertukangan, ilmu macam-macam ilmu lah dalam dunia ni. So mana yang ilmu yang paling memberi manfaat? Ya kan? Ilmu yang mendatangkan takut kita pada Allah lah. Itu baru dikatakan ilmu. Banyak ilmu, tapi banyak kalau Malaysia ini menghabiskan duit mencari ilmu yang tidak ada manfaat. Yang maksud dan manfaat itu tak bawa takut pada Allah Ta'ala lah. Tapi hanya sekadar untuk dunia je lah. Untuk habuan dunia. Kata untuk cari harta, kedudukan dan sebagainya. Jadi dia belajar ilmu tu. Orang lain tak belajar ilmu tu, dia tahu dia seorang yang belajar. Ilmu berkenaan dengan sihir, ilmu juga. Ilmu tentang sihir, ilmu berkenaan dengan silat mata, ilmu juga. Tapi tak banyak orang dia tak bawa takut kepada Allah Ta'ala. Kita dah ilmu tu bawa takut kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian perasaan takut kepada Allah Ta'ala pula mendorong seseorang sentiasa berhati-hati terhadap batas-batas Allah, sentiasa taat kepadanya, percaya kepadanya, menjauhkan diri pada dunia dan tuntutan dunia, mengurangkan mengambilnya sekadar yang perlu lah, kecuali sekadar yang perlu je. Yang kita dikatakan zuhud. Zuhud ni mengambil sekadar keperluan kita sahaja. Kemudian menjauhkan pintu-pintu yang orang yang mengejarnya, menyampaikan nasihat pada makhluk, berinteraksi dengan baik dengan mereka, mengamalkan sikap tawaduk, bergaul dengan orang fakir, miskin, dan menghormati para wali Allah Ta'ala. Berlainan ilmu yang tidak mendatangkan rasa takut pada orang yang menuntutnya. Ilmu itu hanya mendorongnya memenuhi keinginan dunia. Hanya untuk cari apa dunia lah, cari duit, cari duit banyak-banyaknya. Dasarkan ilmu tadi. Sebab orang lain tak ada ilmu tu. Orang lain tak ada ilmu. Yang ada dia seorang, kan? Ataupun ada beberapa kerat lah yang ada ilmu tadi. Jadi dengan duit, dengan benda tu lah dia mencari hawa dunia. Dia bahaya tu. Kemudian bersekongkol dengan pengejar-pengejar dunia itu. Kemudian menumpukan perhatian untuk mendapatkan lagi, mengumpul, menyimpan, rasa bangga dengan banyaknya harta dunia, menunjukkan sikap sombong, panjang cita-cita tanpa amalan, dan lupa pada akhirat. Lupa dengan akhirat. Sebabnya Nabi pernah sabda tu, orang yang cerdik, orang yang cerdik, orang yang sentiasa menghisap akan dirinya. Orang yang bodoh, orang yang orang yang bodoh adalah orang yang hanya berangan-angan. Wal ahmak, orang yang bodoh adalah orang yang hanya berangan-angan untuk bertemu Allah Ta'ala, tapi dia tidak ada bekal apa-apa. Tak ada bekal apa-apa. Kemudian orang alim yang cintakan dunia dan pengejar-pengejar dunia dan mengumpulnya melebihi dari yang mencukupi adalah orang yang lalai dalam mengingati akhirat, dan dari melakukan ketaatan pada Allah, mengikut sejauh mana tumpuannya dalam mengumpulkan harta dunia tadilah. Sejauh mana dia mengumpulkan dunia. Jadi waktu ini orang yang lalai. Lagi banyak dia kumpulkan harta dunia, lagi banyak lalailah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masanya tidak habiskan ke situ lah. Masanya dia habiskan untuk mengumpulkan harta dunia, untuk mengira harta dunia. Banyaklah harta dia, kan? Asyik nak kira harta dia. Jadi habis masa ke situ lah. Sedangkan ibadahnya kurang. Itu, kan? Kalau dalam satu hadis Nabi lagi menyatakan, Nabi bersabda, la yablaghul abdu minal muttaqin hatta yana ma la bi ba'sa hadarani ma la bi ba'.
Seorang hamba itu tidak akan sampai kepada tingkatan orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan satu benda yang boleh kerana takut terjerumus kepada benda yang tak boleh. Itu dikatakan berhati-hati itu. Ihtiyat ni berhati-hati dalam satu perkara lah. Kalau para ulama pun juga ada berhati-hati. Kalau dia minta mengeluarkan satu hukum, dia berhati-hati lah dalam mengeluarkan hukum itu. So dalam dunia ni pun kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita. Itu sebab Nabi kata tu, At-Tani, orang yang cerdik, iaitulah orang yang sentiasa menghisap, menghitung akan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang bodoh, atau orang yang bodoh, iaitulah orang yang lupa hanya berangan-angan nanti bahawa tak ada, tapi bekalan tak ada, kosong bekalan dia. Hanya itu berangan gitu kan, gitu. Jadi kalau orang ahmak, orang yang bodoh. Baik. Kemudian ketika menjelaskan kata berikutlah, Innama ajral azza ala aidihim kay la takuna sakinan ilaihim. Innama ajral azza ala aidihim kay la takuna sakinan ilaihim. Maksudnya Allah Ta'ala melahirkan tindakan yang mengecewakan pada masyarakat. Maksudnya orang lain seperti anak isteri, teman dan sebagainya adalah supaya hati anda tidak cenderung kepada mereka. Supaya hati kita tidak cenderung kepada mereka tadi. Maksudnya kata-kata ini, Ibnu Ubad menyatakan pengarang kitab Latafif Al-Minan menjelaskan kepada mereka awal para wali dikuasai oleh para makhluk bagi tujuan membersihkan hati-hati mereka daripada sisa-sisa kotoran dan menggunakan keistimewaan yang dimiliki oleh mereka. Dengan itu mereka tidak lagi cenderung untuk bergantung kepada makhluk. Sesiapa yang berbuat jahat kepada anda berarti ia telah membebaskan anda daripada belenggu perbuatan baiknya. Dan tinggilah makna kata-kata ini. Dia kata sesiapa yang berbuat jahat pada diri kita berarti ia telah membebaskan anda daripada belenggu perbuatan baiknya. Dan sesiapa yang berbuat baik pada anda berarti dia telah memperhambakan anda dengan perbuatan baiknya. Jadi kita macam tertipu lah itu. Terkeliru lah. Jadi ada orang kadang-kadang buat baik dengan kita, tak baik dan tolong semua, tolong dan sebagainya. Tapi sebenarnya di balik buat baik itu rupanya ada benda yang tak elok, ada sikap yang tak baik. Sebenarnya mungkin dia nak jaga kita, kita tak tahu pun tak. Pelayanan orang yang kadang dia buat buruk dengan kita. Bila dia buat buruk dengan kita, kita nampaklah perbuatan tadi, maknanya kita dah tahulah sikap kita macam mana. Jadi dia takkan menyembunyikan sikap dia pada kita. Yang masalahnya sekarang ni pura-pura baik. Ada orang pura-pura baik dengan kita, tapi sebenarnya lepas tu dia tengkuk kita. Dia nak potong pula tengkuk kita dan sebagainya. Ini bahayanya tu. Atau kita tengok tadi, dia kata sesiapa yang berbuat jahat kepada anda berarti dia telah membebaskan anda daripada belenggu perbuatan baiknya. Dan sesiapa yang berbuat baik pada anda berarti dia telah memperhambakan anda dengan perbuatan baiknya. Seterusnya pengarang kitab tersebut menjelaskan penguasaan para makhluk ke atas para wali pada peringkat permulaan zahir mereka adalah merupakan sunnah Allah Ta'ala terhadap kekasihnya dan juga orang-orang pilihannya. Pada kata-kata ini tinggi lah maksudnya tu. Sebab ada kadang orang buat baik dengan kita, ada orang buat tak baik. Dia buat tak baik tu maknanya kita tahulah dia sikapnya macam ni lah. Macam ada kadang-kadang orang buat baik dengan kita, tapi sebalik tu dia nak bergunakan kita. Dia nak
ada niat yang tak baik, yang tak elok pada kita. Di sebalik pada tu, kata yang bahaya tu. Dan ada yang itulah, tapi tak semua macam tu. Kita harapkan orang yang buat baik kita tu memang ikhlas kebaikan dia. Dan orang yang buat jahat dengan kita tu, kita minta dia bertaubatlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, sebab dia menghina orang lain. Dia nanti mungkin azab Allah Ta'ala kerana buat menghina orang lain. Kemudian Ustaz Abu Hasan As-Sazili Qaddasallahu sirrahu pernah menyatakan, suatu ketika seorang manusia menyakiti saya, dia kata. Lalu saya merasa sempit dada kerana perbuatannya. Kemudian saya tidur pada malam itu. Lalu saya melihat seseorang menyatakan kepada saya, antara tanda kebenaran orang yang benar ialah banyak musuhnya, dan orang yang benar pula tidak mempedulikan mereka. Orang benar pula tidak mempedulikan mereka. Ini adalah tanda orang benar. Tanda orang benar, tanda kebenaran orang yang benar ialah banyak musuh. Banyak musuh ni kan. Biasalah kalau orang cakap benar ni, biasa kalau banyak musuh. Nabi pun juga. Nabi Muhammad SAW, para Nabi dan para Rasul, banyak musuh dia. Sebab apa? Sebab kita mengajak orang mesti buat baik, beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi memang adalah orang-orang yang tak suka dengan kita cakap tadi. Tapi niat kita memang bagus, baik kan. Ini macam mana? Dan kehidupan macam tu. Yang maksud apa lagi para ulama. Para ahli ulama zaman sekarang ni banyak kan orang tak suka. Bila ulama keluarkan fatwa dan sebagainya, dia tak suka. Malahan ada yang bagi beritahu dia kata, dia suruh ulama tu mengganti diri, suruh belajar lagi. Zaman sekarang kalau zaman dulu kalau ulama jumpa orang jahil, dia suruh orang jahil tu belajar, tak pakai ilmu lagi. Zaman sekarang ni orang jahil tu ulama, dia kata ulama kena belajar lagi. Dia tak payah belajar, ulama dia suruh belajar. Zaman sekarang kembali kembali dengan zaman dulu. Itulah cabaran-cabaran yang berlaku pada zaman sekarang ni. Sikap mereka tidak memberikan hormati para ulama, sedangkan dia yang tak tahu apa-apa. Baik. Yang keempat, ketika mengulas kata-kata hikmah, Syekh Nathillah berbunyi, iza alimta anna syaitan la yakulu anka fala taful anta amma nasiyatuka biadi ja'ala kulaka aduwan liyahusaka bihi ilaih wa harraka alaika nafsa litadumu ikbalika alaih. Maksudnya, apabila anda tahu syaitan tidak akan melupakan anda, maka janganlah anda lupa kepada zat yang menguasai diri anda, iaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan syaitan musuh manusia adalah untuk membawa anda supaya menghadap kepadanya. Allah Ta'ala menggerakkan nafsu yang selalu mengajak anda untuk mengikutinya, supaya anda istiqamah menghadap kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Syakawi menjelaskan, cukuplah pada anda was-was yang cuba dimasukkan ke dalam hati anda, kerana berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran, inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kuasa bagimu untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu daripada kalangan orang-orang yang sesat. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kuasa bagimu untuk menyesatkan mereka. Jadi syaitan sebenarnya pun dia tak ada kuasa pun nak sesatkan manusia ni. Dia tak ada kuasa pun. Yang ada kuasa ialah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala takdirkan sesat, sesatlah. Syaitan ni dia macam hanya wasail je, perantaraan untuk menyesatkan manusia tu.
kecuali sesiapa yang menurutmu daripada kalangan orang yang sesat. Kalau dia takdirkan sesat, dia sesat. Macam mana pun, dia buat apa? Contohlah Abu Jahal sendiri lah. Abu Jahal sendiri, Abu Lahab memang sesat. Macam mana pun, dakwah macam mana pun, dia tetap sesat. Dia buat apa? Sesat. Okay? Dia takdirkan dia sesat. Mana Allah Ta'ala tidak berkehendak. Dalam dunia ini ada benda yang Allah Ta'ala berkehendak. Ada yang benda yang kerana Allah Ta'ala tidak berkehendak. Jadi dalam keadaan berimannya Abu Jahal, Abu Lahab. Beriman Abu Jahal, Abu Lahab ni dia termasuk dalam kategori Allah Ta'ala tidak berkehendak. Tidak berkehendak untuk menjadikan dia beriman. Ada yang Allah Ta'ala berkehendak menjadikan beriman, walaupun pasalnya dia tak beriman pun. Jadi Allah Ta'ala takdirkan dia beriman, kehendak Allah Ta'ala beriman, maka dia beriman. Seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, dia ni golongan kitab. Dia pakar lah dengan isi kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Allah Ta'ala takdirkan dia beriman, Allah Ta'ala berkehendak beriman, maka dia pun beriman. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala lagi, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tak ada kuasa untuk menguasai orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Syaitan dia tidak ada kuasa untuk menguasai orang mereka. Sebabnya beriman yang penting. Beriman. Tapi nak jadi orang beriman mesti berilmu. Betul? Tak boleh tiba-tiba terus beriman tanpa ilmu. Dan tidak pun basic ilmu kena ada lah. Menjadi orang yang beriman. Sebab Al-Quran tersebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan siapa lagi beramal dengan amal yang soleh. Mana dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain lah. Jadi tidak cukup hanya sekadar Islam, tetapi mestilah beriman. Islam dan beriman, itu baru jadi mantap. Tapi nak jadi beriman pun kena belajar akidah lah. Akidah, bab tauhid. Bab tauhid panjang lebar lah kita belajar bab tauhid. Jadi kadang-kadang pengajian bab tauhid kadang-kadang tak habis-habis, sebab banyak dia punya pembahasannya. Pembahasan kena uluhiyah, ketuhanan. Kalau kita mengaji bab tauhid, kita tauhid biasanya antara benda yang kita belajar, yang pertama uluhiyah, bab ketuhanan. Sifat 20. Sifat 20 lawan sifat 20. Lawan sifat yang wajib, kemudian sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, kemudian sifat yang wajib bagi para nabi dan para rasul dan lawannya, dan sifat yang harus. Kemudian kita belajar berkenaan dengan nubuwat kenabian pula. Apakah ciri-ciri yang ada pada nabi, mukjizat yang ada pada nabi dan sebagainya. Lepas itu kita belajar sam'iyat, perkara-perkara yang didengar daripada Quran dan hadis. Pertama sekali perkara-perkara gaib, alam akhirat, soal alam kubur, neraka, syurga, sentiasa terus mustaqim. Amalan kitab kita, buku kitab amal besok dibentangkan di hadapan kita di akhirat. Nanti dikata semua benda-benda itu dikatakan sam'iyat, benda-benda yang dengar. Sebab kita tak jumpa lagi benda tu. Selagi kita tak mati memang tak jumpa. Dah mati barulah jumpa. Dah masuk dalam kubur lah kita jumpa. Rupanya ada. So ada orang kubur. Aku ingat tak ada. So ada orang kubur. Ya, aku tak ada prepare apa-apa lah. Tak ada prepare apa-apa. Sampai dalam kubur je mereka pun tanya, baru muka, mali muka, mainan muka, muslim muka. Dah tak tahu nak jawab lah. Sebab kat dunia tu dia yang tenang. Tak ada pun nak fikir. Dia fikir tentang harta je. Macam mana nak tambah harta, macam mana nak cari duit. Itu dia fikir. Bekalan dia dalam kubur dia tak ada fikir. Bekalan akhirat tak ada nak fikir apa-apa tu. Aku tak semayang pun aku kaya juga. Aku juga berduit. Dia kau masa semayang tu jantung miskin, tak kaya-kaya. Itulah dia punya alasan dia. Baik, kemudian orang yang benar-benar merealisasikan sifat-sifat yang tinggi, seperti beriman kepada Allah,
mengabdikan diri kepadanya, bertawakal kepadanya, menaruh harapan dan pergantungan hanya kepadanya, dan memohon perlindungan daripadanya, bagaimana orang seperti ini tidak memperolehi kemenangan dalam berhadapan dengan musuh? Bagaimana dia tak boleh merapi kemenangan? Tentu dia boleh mendapat kemenangan. Orang yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah, sentiasa bertakwa kepada Allah, sentiasa menaruh harapan, pergantungan hanya kepada Allah, kemudian mohon perlindungan hanya kepada Allah. Jadi macam mana orang ni tak boleh kemenangan? Tentu boleh kemenangan. Jawapan dia kan itu. Ujazzun Zulun al-Misri. Kalau sekiranya syaitan itu dapat melihat anda dalam keadaan anda tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya dalam keadaan dia tidak dapat melihatnya. Kerana itu mohonlah pertolongan kepada Allah. Kita nak nampak syaitan memang tak nak nampak syaitan, sebab dia baru halus nak nampak. Yang nampak syaitan siapa? Allah. Allah yang nampak syaitan. So kita minta perlindungan, pertolongan kepada Allah daripada syaitan yang dikejam. Yang nampak syaitan yang Allah Ta'ala saja, kita tak nampak apa. Jadi macam mana kita nak minta perlindungan kepada syaitan sebab dia tak nampak? Dia berjalan dalam saluran darah manusia kan, darah kita, jadi nampak Allah Ta'ala. Jadi kita minta pertolongan Allah Ta'ala lah. Macam tu kata dia. Kemudian daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iblis tengah berkata kepada Tuhan yang Azza wa Jalla, demi kemuliaan dan kebesaran Engkau, saya akan tetap menghasut anak-anak Adam selagi mana ruh-ruh bersemadi dalam jiwa-jiwa mereka. Lantas Allah Ta'ala berfirman kepadanya, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku akan tetap mengampunkan mereka selagi mana mereka memohon keampunan kepadaku, kata Allah Ta'ala. Ni dialog lah, dialog antara syaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab syaitan dia dah berjanji begitu, dia berjanji bahawa dia akan menyesatkan anak cucu Adam sampailah bila-bila lah, sampailah kiamat kita. Allah Ta'ala pula sifat pemurahnya, aku akan ampunkan hamba anak Adam tadi selagi mana dia mohon keampunan lah. Kalau dia tak mohon keampunan, macam mana aku nak maafkan dia? Dia sendiri kena usaha dan ikhtiar kan. La taqnatu min rahmatillah, min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi mana kita masih bernyawa, selagi tu lah kita minta ampun kepada Allah. Walaupun dosa kecil sekalipun, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dosa tu ada banyak kategori kan. Dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa dalam salah dengan manusia, ada salah dengan Allah Ta'ala, hak hamba, hak Allah Ta'ala. Saya tengok macam mana. Kemudian yang kelima, ketika ulas kata-kata Imam berikut, wa harraka 'alaika nafsa litaduma ikbalika 'alaihi. Allah Ta'ala menggerakkan nafsu yang selalu mengajak anda untuk mengikutinya adalah supaya anda istiqamah menghadap kepadanya Allah Ta'ala. Allah menggerakkan nafsu yang selalu mengajak anda untuk mengikutinya nafsu adalah supaya anda istiqamah menghadap kepadanya Allah. Imam Asy-Syaqawi menjelaskan, Ustaz Abu Abbas pernah menyatakan tidak masuk menghadap Allah kecuali melalui dua pintu. Gitu. Tak masuk menghadap Allah Ta'ala kecuali melalui dua pintu. Pertama, pintu kancuran, iaitu pintu kancuran yang paling besar, iaitu maut yang diletakkan ke atas setiap yang bernyawa. Dan satu lagi pintu, itulah pintu panah yang menjadi tumpuan golongan ini. Mana golongan disebut lah. Okey. Ulang semula. Tidak masuk kepada Allah Ta'ala kecuali melalui dua pintu, iaitu yang pertama pintu kancuran. Pintu kancuran yang paling besar, iaitu matilah maut. Maut yang diletakkan kepada setiap yang bernyawa. Yang pertama.
Yang kedua, satu lagi pintu ialah pintu fana. Yang menjadi tumpuan golongan ini itulah golongan al-sufi. Fana maksud binasa lah. Itu binasa. Dia ada makam fana kan, makam fana bakok. Yang paling baik itu makam bakok lah, berbanding dengan makam fana. Fana itu binasa. Tapi itu istilah, bukan maksud binasa mati, bukan. Maksudnya panah ni binasa dalam ingat Allah Ta'ala lah. Itu panah yang menjadi tumpuan golongan sufi. Kemudian daripada Hatib Al-Asami katanya, sesiapa yang masuk ke dalam mazhab kita ini, naklah ia meletakkan dirinya 4 jenis kematian, iaitu kematian merah. Ada pula kematian merah tu kan, kematian merah iaitu mencanggahi hawa nafsu. Kemudian yang kedua, kematian hitam, iaitu menanggung gangguan daripada orang ramai. Menanggung gangguan daripada orang ramai. Yang ketiga, kematian putih, iaitu berlapar kan. Yang ketiga, kematian hijau, iaitu mencampakkan cebisan kain antara satu sama lain. Ini tak faham lah. Mencampakkan cebisan kain antara satu sama lain. Ada 4 kematian. Okay? Ini kematian merah. Kematian merah, maka kita cangkah hawa nafsu kita, lawan hawa nafsu kita, jangan teruti. Kemudian kematian hitam, maksudnya menanggung gangguan daripada orang ramai. Semana kada orang awang ramai ganggu kita tu, kita sabarlah saja. Betul? Menanggung gangguan ramai. Kemudian yang ketiga, kematian putih, berlapar. Sikap berlapar, ada satu sikap yang baiklah. Betul? Baik. Tapi kalau berlapar sangat pun nanti memudahkan tubuh badan tu. Ada risiko yang lain lah gitu. Yang tak baik kan? Pada asalnya berlapar ni baik, berpuasa kan. Kemudian kematian hijau, mencampakkan tulisan kain antara satu sama lain. Tak faham apa maksud mencampakkan kain itu? Mencampakkan kain, cebisan kain, dikatakan kematian hijau, mencampakkan sebagian kain antara satu sama lain. Kemudian di dalam menempuh perjalanan ini, murid mestilah berdamping dengan syekh yang hakik lagi mursyid, yang telah selesai mendidik diri sendiri dan sudah bersih daripada runtutan hawa nafsu, lalu menyerahkan diri kepada syekh, mentaati suruhan syekh, mematuhi setiap perkataan disyaratkan olehnya tanpa sebarang keraguan, takwilan walaupun rasa syak. Tapi syekh yang mursyid lah, jangan sesat-sesat. Kalau syekh yang sesat, nanti yang jadi sesat tu, pernah tengok tak cerita dulu, cerita Guru Yahya kan? Guru Yahya kan? Guru Yahya, dia punya zikir dia Guru Yahya. Jadi sama sekarang pula punya banyak yang mengaku Nabi kan. Di Indonesia pun macam tu juga, banyak mengaku Nabi. Jadi kalau berzikir tu, La ilaha illallah tu, contohnya kalau dia punya syekh tu, siapa nama syekh dia? Contohlah syekhnya Abu kan, La ilaha illa Abu, La ilaha illa Abu, La ilaha illallah Abu kan, sentiasa sebut Abu je tu. Contohlah banyak Malaysia macam tu. Jadi bunyi tu lain. Kan kita zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan, dia dah tukar lah. Sebab apa disebutkan nama guru dia lah. Jadi macam tu kan. Okey, dulu kan cerita Guru Yahya kan, sebut Guru Yahya. Jadi zikir dia Guru Yahya gitu. Ayat apa tu? Ayat pin tadi kan. Ayat pin banyaklah benda-benda yang kadang tak betul. Baik. Di dalam menempuh perjalanan ini, murid mestilah berdamping dengan syekh yang muhakkik. Hakik ni kuatlah dalam bab dia punya akidah tadi. Hakik lagi mursyid. Mursyid ni maknanya yang boleh membantu arah mursyid. Saya berkata Rasyadah ni cerdik, yang telah pun selesai mendidik diri sendiri dan sudah bersih
daripada tuntutan hawa nafsu. Ini tak, hawa nafsu pun masih diikuti macam mana nak jadi syekh. Masih yang kadang-kadang tu menghalalkan benda ini, haramkan. Kau pernah dulu tu ajaran apa dah macam-macam ajaran kan. Sama sekarang kita boleh dengar lah, kadang yang boleh-boleh lah gitu. Yang kata air azimat pun ada macam-macam. Dia bagi guna azimat. Lepas tu boleh pula kata pegang-pegang peluk-peluk ke isteri kepada anak murid dia. Sebab dia kononnya dia ni share, dia ni ketua kan. Dia ni macam makam dah tinggi, jadi dia boleh lah pegang-pegang peluk-peluk isteri dia punya orang yang di bawah dia tu. Sedangkan pada tu haram kan itu. Baik. Kemudian pada pandangan saya, Syekh Syarqawi pemakaian pakaian yang bertampal-tampal yang biasa dipakai oleh ahli sufi sekiranya dilakukan kerana tidak ada pakaian lain yang tak dipakai, tidak wajar menjadi bahan perbicaraan di sini. Sebaliknya perbuatan sengaja memakai pakaian tersebut pada zaman kita ini, sedangkan pakaian lain masih ada tak wajar lah. Tak wajar lah kalau ada pakaian-pakaian lain tu. Tak perlulah kita pakai pakaian coba camping, koyak gambar dan sebagainya. Sedangkan pakaian elok ada, ambillah pakaian elok. Itu maksudnya tadi. Sebab kalau nak jadi zuhud kan, nak jadi orang zuhud, jadi dia pakai yang koyak-koyak gambar macam tu je. Sampaikan aurat terdedah. Ini benda ni tegah gitu. Janganlah buat macam tu. Kalau ada pakaian yang baik, jadilah pakaian-pakaian yang baik. Bukan mana kita nak sombong dengan pakaian itu, tidak. Jadi pada pandangan saya, Syekh Syarqawi pemakaian pakaian yang bertampal-tampal yang biasa dipakai oleh sufi sekiranya dilakukan kerana tidak ada pakaian lain yang dipakai, tidak wajar menjadi bahan pembicaraan di sini. Sebaliknya, perbuatan sengaja memakai pakaian tersebut di zaman kita ini, sedangkan pakaian lain masih ada tak wajar. Tak wajar lah. Kalau ada pakaian yang lebih baik, jadilah pakaian yang baik. Bukan mana kita nak sombong dengan pakaian tadi. Jadi kalau pakai pakaian yang baik dengan mahal dan sebagainya, tapi buat ego, sombong, itu tak boleh. Kemudian dalam hadis Abu Daud menjelaskan, elokkanlah kenderaan. Elokkanlah kenderaan dan kain anda, sehingga anda menjadi teladan pada pandangan manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka keburukan dan perbuatan menunjuk-nunjuk keburukan. Allah Ta'ala tak suka keburukan dan perbuatan menunjuk-nunjukkan keburukan. So elokkanlah pakaian. Khuzu zinakum inda kulli masjid. Kan ayat Quran tu. Khuzu zinatakum, ambillah akan perhiasan kamu. Ketika kamu pergi ke masjid, pada pakaian-pakaian yang baik, yang cantik-cantik, walau bukan mana kita nak ambil orang lain, tak ada. Sebab kita nak menghadap Tuhan kan, menghadap Tuhan, menghadap Allah Ta'ala. Jadi pakaian buruk je, pakaian baik ada. Pakai t-shirt pagoda, buat gambar lah tu, t-shirt pagoda tu. Pakai t-shirt pagoda, buat gambar lah tu, kan? Kemudian pakai kopiah. Kopiah pun dah kepam. Kopiah kepam, taruh basuh, kan? Dah berpulat-pulat, kopiah pun pakai lagi tu kan? Bukan tak ada duit, ada duit. Pakailah, belilah. Duit banyak ribu, tapi saya ada juga orang macam tu kan. Dia jenis orang berniaga lah, bisnes berniaga. Tapi pakaian dia pakai kopiah hitam yang dah berbulan. Buku kan. Kenapa macam tu? Ya. Itulah. Carilah pakaian baik, yang bagus. Takkanlah kopiah pun tak boleh nak ganti. Takkanlah sompok tak boleh nak ganti. Bukannya mahal sangat pun. Betul kan? Itu. Kena pakai koyak gambar macam tu. Baik. Jadi elokkan kenderaan dan pakaian anda,
sehingga anda menjadi teladan pada pandangan manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka keburukan dan perbuatan menunjuk-nunjuk akan keburukan. Betul? Wallahu a'lam bishawab. Sampai situlah perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah datang kita sambung pula tawaduk, adab paling besar ketika bersama dengan murid. Besok tapi minggu depan ada program kan? Program nada silam tu. Jadi kemungkinan kuliah subuh kita ada lah. Saya punya kuliah subuh kita ada 2 bulan kan. Dia 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan. Program nada silam, silat, macam-macam program tu. Dia ada fun-run pada pagi tu. Pagi Sabtu dia ada fun-run kan. Dia ada subuh rana lah. Pelari subuh bagi kita tuan. Jadi kemungkinan siapa terlibat dalam program tu, jadi mungkin tak ada lah. Saya ada beritahu kat Iqbal lah, mungkin tak ada lah, dah semua tangguh tu. Nanti orang tu okay? Sampai hari Ahad kan program tu. Ada oleh sekampung lah benda, ada silat, ada memanah, ada usal, ada macam-macam. Nampak program nyanyi luar tu. Jadi kemungkinan tak ada lah. Kita punya rumah tambur tu. Kita punya kuliah kali kedua tu sebab tak? Sebab kita kita Ramadan berapa bulan? 12 kan? 12 bulan 3 jangkaan dah masuk 1 Ramadan. 1 Ramadan. Sempat tak kuliah sekali lagi dia sempat tak? Bulan Ramadan dah tak kuliah kan? Bulan Ramadan masuk tak? Jalan tak kuliah? Okey. Kalau ikutkan kuliah saya 2 bulan dan 16 bulan. 2 dan 16. Okey, kita punya Ramadan 12 bulan. Jangkaan kan? Dah masuk 1 Ramadan 12 bulan 3. Jadi kuliah saya 2 bulan dan 16 bulan. Kalau 16 bulan tu maksudnya dah masuk Ramadan tu. 1, 2, 3, 4, 5 mungkin 5 Ramadan lah. Kalau 16 bulan. Kalau bulan Ramadan ni kuliah kita tak ada, maknanya kita dah habis lah tu. Kuliah saya kan dah tamat lah kuliah kita untuk Ramadan, untuk sebelum Ramadan. Kecuali kalau di bulan Ramadan ni orang lagi kuliah subuh. Jadi kita lah. Untuk yang 2 bulan ni dah ada program tu lah. Dah ada silam ni. Jadi kemungkinan kuliah subuh tak ada. Betul. Satu kuliah 16 bulan. 16 bulan dah masuk Ramadan. Sebab Ramadan start 12 bulan. 1 Ramadan. 11 bulan dah sekolah balik. Dah sekolah balik 11 bulan. Okey? Wallahualam. Bismillah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala nabiyyina wa yaqina as-sadiqah wa amal taqabbala wa salli halalan barakatan kasr. Wasyana fatanya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahmana ta'rifin. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya saya ikut ya. Tak tahu lagi dia nak. Jualah. Ya, silakan.